Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada minggu ini untuk pendidikan jasmani dengan tajuknya permainan bola jaring. Okey, dalam permainan bola jaring untuk topik kali ini, standard kandungan yang akan kita belajar. Yang pertama sekali, melakukan kemahiran bola jaring menggunakan pelbagai strategi dalam situasi permainan. Okey, ini lebih kepada aktiviti fizikal melakukan. Tetapi kita belajar secara teori terlebih dahulu. Apabila kita kembali ke sekolah, kita boleh lakukannya secara bersama-sama. Kemudian standard kandungan yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola jaring. Kemudian yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan juga dari segi keselamatan. Okey, kemudian yang keempat, menunjukkan keyakinan dan juga tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti. Yang seterusnya, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti, kemudian membentuk kumpulan, melakukan secara bekerjasama. Okay, dan yang terakhir, memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okay, kebanyakan daripada standard kandungan ini memerlukan untuk kita lakukannya secara melakukan aktiviti fizikal, tetapi semasa kita belajar di rumah ni, kita akan lihat secara teorinya terlebih dahulu. Okey, baik. Kemudian kita teruskan sedikit pengenalan berkaitan dengan permainan bola jaring. Okey, yang pertama sekali kita lihat permainan bola jaring. Merupakan satu jenis permainan secara teknikal yang boleh dikategorikan dalam kategori permainan serangan, kategori serangan. Kemudian kita akan lihat juga terdapat beberapa kemahiran dalam permainan bola jaring. Antara daripada kemahiran-kemahiran tersebut ialah seperti menerima bola, hantaran bola, kemudian melakukan gerak kaki, melakukan jaringan, mengawal dan juga menghadang. Okay, baik, dari segi taktikalnya pula, kemahiran-kemahiran taktikal antara daripadanya kita akan lihat dari segi strategi melakukan hantaran daripada tengah, kemudian sistem hantaran ke dalam dari garisan tepi, dan sistem hantaran ke dalam dari garisan gol. Okey, kemudian kemahiran teknikal dan juga taktikal ini sedikit sebanyak akan membantu kita semua, terutamanya kamu sebagai pelajar, untuk merancang ketika melakukan ataupun bermain, merancang strategi bagaimana untuk menyerang, kemudian strategi untuk bertahan, terutamanya apabila kamu bermain dalam situasi permainan yang sebenar. Okey, strategi menyerang dan bertahan ini akan dilakukan terutamanya apabila permainan itu dilangsungkan. Okey, seperti dalam gambar rajah, seperti ini dalam buku teks kamu boleh lihat. Ini adalah antara contoh gambar yang menunjukkan situasi kemahiran dari segi menerima hantaran. Kemudian ini adalah antara daripada melakukan hantaran, menghantar dan juga menerima. Dan di sini adalah kemahiran menjaring. Okey, yang seterusnya kita nak lihat dari segi strategi menyerang dalam situasi permainan yang sebenar. Okey, baik. Kita akan melihat kepada posisi-posisi pemain terlebih dahulu sebelum kita nak lihat bagaimana strategi-strategi ini dilakukan. Yang pertama, permainan bola jaring ini perlu ada 7 orang pemain di dalam gelanggang. Okey, siapa 7 orang tersebut? Yang pertama, penjaga gol ataupun singkatannya kita panggil sebagai GK. Kemudian
pertahanan gol, kita panggil sebagai GD. Kemudian pertahanan sayap, WD. Okey. Kemudian pemain tengah, C. Penyerang sayap, WA. Penyerang gol, GA. Dan penjaring gol, GS. Okey, setiap daripada pemain ini mempunyai fungsinya tersendiri, berdasarkan kepada posisi dan juga namanya, nama posisi tersebut. Okey, baik. Sekarang kita nak lihat kepada strategi menyerang daripada hantaran tengah. Okey, bagaimana strategi ini dilakukan? Kita lihat bersama-sama. Pelajar boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Okey, baik. Strategi menyerang dari hantaran tengah ini dilakukan terutamanya ketika pasukan itu dalam situasi melakukan serangan kepada pihak lawan. Itu yang dilakukan apabila kita menyerang, melaksanakan strategi-strategi yang tepat. Okey. Kemudian hantaran tengah. Okey, ini adalah satu situasi untuk memulakan permainan bola jaring, terutamanya selepas setiap jaringan gol dilakukan. Okey, baik. Contoh serangan dari hantaran tengah adalah seperti yang berikut, yang akan kita lihat pada gambar rajah yang ada di bawah ini. Okey, yang pertama tadi, kita lihat kepada urutan dia. Ini adalah petunjuk. First kali lihat pada petunjuk. Okey, anak panah yang ini menunjukkan kepada hantaran yang dilakukan. Kemudian anak panah yang putus-putus ini pula merujuk kepada pergerakan yang dilakukan oleh pemain. Dan kamu perlu ingat juga setiap daripada posisi dan juga singkatan-singkatannya seperti GK, GA, GD, WA, WD, C dan juga GS. Okey. Baik. Yang pertama, hantaran daripada tengah. Strategi menyerang daripada hantaran tengah bermula daripada C. Okey, C akan melakukan hantaran kepada GD. Kemudian GD pula, okey, dia akan melakukan hantaran kepada WA. Kemudian WA pula akan melakukan hantaran kepada GS. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, okay, C yang akan memulakan permainan akan melakukan hantaran kepada WA. Kemudian WA pula melakukan hantaran kepada GA ataupun kepada GS, mengikut kepada kesesuaian, kesesuaian situasi yang ada pada ketika itu, yang mana posisi yang lebih sesuai untuk dilakukan hantaran. Okay, kemudian yang seterusnya, C, center yang akan memulakan, dia akan melakukan hantaran kepada GA. Okay, kemudian GA pula melakukan hantaran kepada WA, penyerang tepi. Kemudian WA pula akan mencari GS untuk dilakukan hantaran dan tindakan yang seterusnya. Dan yang keempat daripada C, center, okey, pemain tengah. Kemudian center ini, pemain tengah ini akan melakukan hantaran kepada WD. Okey, kamu rujuk dalam gambar rajah ini, WD. Okey, dia akan melakukan hantaran kepada WD, iaitu pengarang tepi. Kemudian WD akan mencari pemain center, pemain tengah tadi. Dia akan melakukan hantaran semula kepada pemain tengah. Kemudian pemain tengah ni akan bertindak, melihat di mana yang pemain yang lebih sesuai untuk dilakukan hantaran. Okey, yang mana yang berada dalam posisi yang terbaik untuk diberikan hantaran bola tersebut. Okey, itu adalah 4 situasi contoh 4 kepada situasi strategi menyerang
daripada hantaran tengah. Okey, baik. Di sini ada cara bermain dan menentukan pemenang bagi hantaran tengah. Ini lebih kepada aktiviti yang boleh kita lakukan apabila kita kembali ke sekolah nanti. Okey, baik. Kemudian kita nak lihat kepada kekuatan dan juga kelemahan dari segi strategi yang kita lihat tadi, strategi menyerang hantaran tengah. Okey, kekuatan dia yang pertama, strategi menyerang daripada hantaran tengah ini, dia akan mempunyai pelbagai jenis kemahiran hantaran boleh digunakan. Pelbagai jenis hantaran dapat dilakukan dengan lebih mudah dalam melaksanakan ataupun dalam melakukan strategi menyerang hantaran tengah. Kemudian pemain C, ingat lagi pemain C itu siapa? Pemain C ini adalah pemain tengah. Pemain C ini mempunyai pilihan hantaran yang banyak. Dia dapat melihat dalam skop yang lebih luas hantaran-hantaran yang boleh dilakukan kepada siapa yang lebih baik, yang lebih sesuai. Kemudian strategi yang bermula menyerang daripada tengah ini, ia dapat dilakukan dengan lebih pantas. Serangan dapat dilakukan dengan lebih pantas dan cepat kerana permainan ini bermula daripada tengah gelanggang. Kemudian kelemahan yang dapat kita lihat daripada strategi menyerang hantaran tengah ini adalah pemain pihak lawan dia dapat menjangka hantaran daripada pemain tengah tadi. Sama ada pemain tengah ini akan menghantar ataupun melakukan hantaran bola tersebut kepada pemain yang lain, antaranya seperti GA, WA, WD ataupun GD. Kelemahan dia, pihak lawan akan lebih mudah predict ataupun menjangkakan di mana hantaran-hantaran ini akan dilakukan. So peranan kepada pemain tengah tadi, pemain tengah ini perlu bijak melihat kepada posisi pemain-pemainnya untuk dilakukan hantaran. Baik, itu yang pertama, strategi menyerang dari situasi permainan dari segi hantaran tengah. Kemudian yang seterusnya kita lihat strategi menyerang hantaran dalam. Bagaimana pula ia dilakukan? Strategi menyerang hantaran ke dalam ini bertujuan untuk menyerang. Kemudian terdapat dua jenis hantaran. Dua jenis hantaran ke dalam, iaitu hantaran ke dalam garisan tepi daripada tepi kemudian hantaran ke dalam dari garisan gol. Kita akan lihat kedua-dua situasi ini bagaimana hantaran-hantaran ini dilakukan. Yang pertama tadi, hantaran ke dalam dari garisan tepi. Bagaimana ia dilakukan? Yang pertama, GD akan berada di garisan tepi. GD. Kemudian GD akan melihat kepada pemain yang lain, contohnya seperti WA. WA itu penyerang yang berada di kawasan garisan tepi. Kemudian hantaran dilakukan kepada WA. WA pula akan melihat kepada pemain C, pemain tengah. Dia akan melakukan hantaran kepada pemain tengah. Kemudian sekali lagi pemain tengah ini akan menentukan sama ada dia akan lebih sesuai menghantar bola tersebut kepada GA ataupun kepada GS, melihat kepada situasi permainan ketika itu. Kemudian yang seterusnya, contoh yang kedua, hantaran ke dalam daripada garisan tepi. Ini contoh yang kedua. GD, sekali lagi GD akan melakukan hantaran kepada C, iaitu pemain tengah. Kemudian pemain tengah akan menentukan arah di mana pemain yang lebih sesuai untuk dihantarkan bola tersebut, sama ada GA ataupun GS, ikut kepada situasi. Kemudian yang seterusnya, GK. GK ini penjaga gol. Dia akan melakukan hantaran kepada GD. GD pula melakukan hantaran kepada WA. Kemudian WA pula yang akan menentukan sama ada hendak melakukan hantaran kepada GA ataupun GS. Kemudian
WA. WA ni penyerang tepi. Dia akan melakukan hantaran bola tersebut kepada C. Kemudian C ni pula akan pass kepada GA, penyerang gol, dan GA akan pass kepada GS. Itu adalah 4 situasi yang boleh kita lihat dalam melakukan hantaran ke dalam daripada garisan tepi. Kemudian hantaran ke dalam dari garisan gol. Satu contoh diberikan di sini, iaitu bermula daripada pemain GS, iaitu penjaring gol. GS ni akan melakukan hantaran kepada WA, iaitu penyerang yang ada di garisan tepi tadi. Kemudian WA pula akan melakukan hantaran kepada GA, sehinggalah dapat melakukan jaringan. Itu yang dilakukan daripada hantaran ke dalam daripada garisan gol. Kemudian di sini kita dapat lihat cara bagaimana untuk menentukan pemenang. Contoh kepada hantaran ke dalam lah, situasi permainan yang dapat kita lakukan secara aktiviti fizikal, seperti di sekolah nanti. Kemudian kita nak lihat juga kekuatan dan juga kelemahan, iaitu dalam pelaksanaan strategi menyerang hantaran ke dalam. Kita lihat yang pertama dari segi kekuatannya. Apa kekuatan yang dapat kita lihat daripada strategi menyerang hantaran ke dalam? Yang pertama, melalui strategi hantaran ke dalam ini, pemain yang membuat hantaran ke dalam mempunyai pilihan yang lebih banyak. Dia punya skop dia lebih luas. Dia dapat melihat di mana hantaran yang hendak ataupun yang boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, serangan boleh dilakukan dengan cepat, pantas. Kemudian dari segi kelemahan dia pula, pemain lawan boleh memintas ataupun merampas hantaran yang dibuat oleh kumpulan yang satu lagi. Itu dari segi kelemahan dia pula. So maksudnya kekuatan dia lebih banyak daripada kelemahan. Dua kekuatan dan satu kelemahan. Baik, yang seterusnya, strategi menyerang hantaran percuma dan penalti dalam kawasan gol. Ini kita lihat juga. Baik. Pasukan perlu merancang strategi untuk menyerang dengan hantaran percuma atau penalti yang akan diberikan oleh pengadil ke dalam permainan yang sebenar. Baik, hantaran percuma dilakukan bagi semua kesalahan dalam gelanggang kecuali sentuhan atau halangan dan diambil di tempat kesalahan yang berlaku. Kemudian hantaran penalti akan diberikan untuk kesalahan sentuhan atau halangan dalam gelanggang, kecuali kesalahan yang dilakukan dalam kawasan gol. Baik, hantaran percuma dalam kawasan gol, seperti yang kita lihat dalam gambar raja ini, iaitu warna biru ini merujuk kepada arah pergerakan bola yang berlaku, manakala yang berwarna putih seperti anak panah ini, iaitu merujuk kepada arah pergerakan pemain. Dua pergerakan yang dapat kita lihat dalam pada gambar raja ini, bagaimana bola itu dilakukan hantarannya, arah-arah pergerakannya di mana, dan di mana yang kedua dapat kita lihat arah pergerakan yang dilakukan oleh pemain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hantaran penalti dalam kawasan gol. Baik. Dari segi kekuatan dan juga kelemahan, dari segi strategi menyerang hantaran percuma dan penalti, kekuatannya jaringan boleh dilakukan dengan pantas, dan kelemahan dia pula hantaran mudah dijangka oleh pihak lawan. Baik, sedikit info tambahan kepada kita semua.
Okey, maksud penalti yang akan diberi. Okey, baik. Hantaran ataupun jaringan penalti akan dikenakan bagi kesalahan, sentuhan atau halangan yang dilakukan oleh pasukan lawan dalam kawasan gol. Okey, ingat, itu kesalahan ini akan diberikan hantaran ataupun jaringan penalti. Okey, baik. Hantaran ke dalam akan diberikan iaitu apabila bola keluar dari gelanggang atau disentuh oleh pemain ataupun objek di luar gelanggang, atau kesalahan oleh penghantar, itu akan dapat hantaran ke dalam. Kemudian lambungan akan dilakukan apabila pengadil akan memberikan lambungan sekiranya tidak dapat menentukan pasukan mana satu yang melakukan kesalahan. Mungkin pandangan pengadil terlindung daripada pemain-pemain yang lain. Sebabkan sukar untuk memberi keputusan, pengadil berhak untuk melakukan lambungan. Kemudian dari segi disiplin, amaran penggantungan di arah keluar dari gelanggang akan ditentukan oleh pengadil kepada pemain yang telah diberikan amaran. Okey. Baik, kemudian kita nak lihat pula dari segi strategi bertahan. Tadi kita lihat kepada strategi menyerang. Sekarang kita lihat kepada strategi menahan, bertahan dalam satu situasi permainan. Okey, contoh yang diberikan di sini adalah strategi 1 lawan 1, iaitu ketika permainan berlangsung, semua posisi pemain akan mengawal setiap pemain penyerang. Okey, apabila permainan itu dimainkan, semua posisi pemain ini akan mengawal kepada setiap pemain penyerang. Kemudian strategi inilah yang dipanggil sebagai 1 lawan 1. Contohnya, pemain GK dia akan kawal pemain GS, pihak lawan. Manakala pemain GD akan mengawal pemain GA. Kemudian pemain WD akan mengawal WA. Kemudian pemain C, pemain tengah, dia akan mengawal pemain tengah bagi pasukan lawan. Kemudian strategi yang dilakukan untuk bertahan dalam situasi permainan, iaitu yang kedua, strategi mengawal mengikut kepada zon. Bagaimana? Yang pertama kita lihat, kawalan pemain di dalam zon merupakan satu strategi bertahan yang terdapat dalam permainan bola jaring. Terdapat 5 zon. 5 zon telah dibahagikan dalam gelanggang bola jaring. Zon yang pertama akan dipanggil sebagai kawasan D1. Kemudian zon yang kedua akan dipanggil sebagai kawasan gol 1 sebelah kiri. Kemudian zon 3 iaitu kawasan tengah. Kemudian zon 4 kawasan gol 2 sebelah kanan. Dan zon 5 iaitu kawasan D2. Baik, kemudian kita nak lihat kepada kekuatan dan kelemahan kepada strategi dalam mengawal zon. Dari segi kekuatannya, setiap pemain akan mengetahui peranan masing-masing. Pemain akan lebih memahami, mengetahui apa yang perlu dilakukan kepada posisi yang akan dimainkan. Kemudian yang kedua, kawalan di dalam kawasan zon akan menyekat pasukan lawan daripada mara untuk menjaringkan gol. Kemudian dari segi kelemahan dia pula, pemain pasukan bertahan dia akan berasa cepat letih jika pasukan penyerang bermain dengan pantas. Itu kelemahan dia. Baik, yang seterusnya, merancang strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Bagaimana ia dilakukan? Yang pertama kita lihat kepada
strategi menyerang dan bertahan 3 lawan 3. Okey, bagaimana ia berlaku? Okey, yang pertama, peraturan ringkas bola jaring 3 lawan 3. Okey, yang pertama, gelanggang digunakan separuh saja, iaitu bermula dari kawasan tengah. Okey, dia akan mula dari kawasan tengah dan dibahagikan kepada 3 zon, iaitu zon 1, zon 2 dan zon 3. Kamu lihat kepada gambar rajah ini, zon 1 di sini. Okey, kemudian zon 2 dan juga zon 3. Okey, posisi pemain, kedudukan pemain yang bermain ialah pemain C, WA dan juga GA. Okey, kemudian undang-undang dan peraturan pertandingan bola jaring akan dilaksanakan ataupun akan diaplikasikan dalam permainan. Okey, masa permainan 5-1-5. 5 minit bermain, 1 waktu rehat dan 5 minit bermain sahaja. Okey, pasukan yang akan menang akan diberi 3 mata. Manakala posisi dan pergerakan pemain adalah seperti yang berikut. Okey, bagi pemain C, dia boleh berada di kawasan zon 1 dan 2. Okey, bagi WA, dia boleh bergerak di kawasan zon 1 dan 2. Bagi GA, dia boleh bergerak di seluruh kawasan, zon 1, zon 2 dan juga zon 3. Okey, apabila permainan tamat, guru boleh menukar pemain dengan murid yang lain. Okey, semasa permainan berlangsung, murid yang tidak main perlulah melihat kepada permainan yang berlangsung dan melakukan penilaian dan juga analisis kepada permainan yang ada di depan mereka. Okey. Baik. Dari segi kekuatan dan kelemahan strategi menyerang dan bertahan 3 lawan 3 ini, yang pertama, kekuatannya murid dapat mempraktikkan strategi yang digunakan. Apa yang kita belajar, strategi-strategi yang ada dalam permainan bola jaring, masa inilah dapat kita aplikasikan strategi-strategi tersebut. Kemudian murid juga akan dapat menganalisis apakah fungsi-fungsi pemain ataupun kita panggil sebagai apakah peranan bagi setiap posisi yang ada dalam permainan bola jaring. Kemudian melatih pelajar atau murid untuk bermain, bergerak dengan lebih pantas. Okey, kemudian dari segi kelemahan dia, murid tidak dapat melihat peranan posisi pemain-pemain lain kerana hanya 3 orang pemain sahaja yang ada dalam satu-satu permainan ini. Okey. Baik, kita akan melihat kepada soalan kuis. Okey, kamu akan lihat dan jawab soalan kuis yang akan saya berikan. Okey.